Tujuan Tourism Malaysia berada di negeri Perlis hari ini adalah merupakan satu program yang kita lakukan untuk satunya mengenal pasti produk-produk baru yang terdapat di Perlis ini, yang mana ia adalah sebagai satu persediaan kita Tourism Malaysia untuk kita bersedia sedia apabila PKP beransur baik dan sebagainya, dan kita akan membuat promosi mengenai produk-produk yang ada di negeri Perlis ini. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, kita tidak mahu negeri Perlis ni hanya dikenali kerana harum manisnya. Sebab harum manis itu dia bermusim dan sebagainya. Sampai mengenali harum manis itu, kita juga ingin mengenalkan produk-produk yang baru terdapat di Perlis. Bagi contohnya, kita dalam usaha untuk mempromosikan sebuah campur yang dikenali yang cantik dari segi keindahan yang dibuat dan aktiviti pelancongnya yang akan ada di kampung. Kampung yang saya masukkan adalah kampung Seberang Selamat. So, dia terletak di Kuala Perlis dan ini merupakan satu produk yang sangat baik di mana kita akan menjadikan kampung tersebut sebagai one stop center, di mana kita akan mempromosikan produk-produknya termasuklah hasil-hasil kraft tangan yang ada di sana, makanannya, kebudayaannya dan sebagainya. Jadi ini adalah rancangan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia dan Tourism Malaysia supaya Kuala Perlis ini tidak dijadikan hanya transit bagi orang-orang yang nak ke Langkawi. Parking kereta di sini dan turunnya ke Langkawi. Apabila balik daripada Langkawi, turun daripada ferry, terus balik ke Melaka. Ini merugikan negeri Perlis. Jadi apa yang kita nak cuba bangunkan dan sokong kerajaan ini adalah supaya orang yang berkunjung di Langkawi juga berkunjung ke Perlis. Dan sebab itu kita akan mengenalkan produk-produk yang ada, seperti sebagai contohnya Fruit Valley, satu tempat yang sangat menarik, yang mana sebenarnya buah tin dikeluarkan di Fruit Valley dan yang merupakan buah terbesar buah tin di Indonesia. Dan terdapat lagi pokok lain dan buah lain yang sangat menarik, lemon dan sebagainya, dan dia boleh dijadikan satu produk rancangan yang sangat baik. Sama ada kita mempromosikan agrotourism ataupun edutourism, inilah tempat ya. Jadi kita cuba membuat kombinasi produk yang ada. Kita bercakap tentang perikanan, contohnya agrotourism. Kita bercakap tentang masyarakat untuk sama-sama membersihkan kawasan, that is tourism. So kita ada agrotourism, kita ada edutourism, kita ada agrotourism, dan di kampung Seberang ramai juga dia ada pertandingan buat banjar, itu sport tourism. Jadi kita akan cuba sekali baik untuk menjadikan negeri Perlis ni sebagai one stop center. Apa yang kita nak yang berkaitan dengan tourism ada di sini. So itulah usaha-usaha yang sedang kita lakukan, dan pastinya kita perlu bersedia sebab apabila PKP dah tiada lagi, kita nak orang dah dia dan tahu apa produk-produk yang terdapat. Itu tujuan kita. Dan kerjasama ini adalah bersama kerajaan negeri, Kementerian Pelancongan dan juga Tourism Malaysia. Dengan apa larangan yang tak pergi, apa cabaran terbaru daripada Tourism Malaysia untuk mengubah supaya tourism ni maksudnya pelancongan ini dapat dijalankan dengan pastinya satu, kita tidak akan beransur dengan peranan kerajaan supaya kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu macam mana sekalipun kita mempromosikan tourism, kita nak perkara itu dipatuhi. Dan of course cabaran kita bila tak boleh interstate, kita masih lagi menggalakkan perjalanan antara intra-state. Maknanya di antara satu distrik ke distrik yang lain itu dia masih boleh bergerak. Dan kita mahu orang terus melancong dan menyokong industri pelancongan itu. Kita menunggu orang yang boleh pergi bergerak di inter-distrik ini ataupun daerah ini supaya pergi melancong. Mungkin untuk di hotel dan sebagainya, untuk menyokong industri perhotelan dan sebagainya. Sebab bagi kita dalam mempromosikan industri pelancongan ini, terutamanya bila kita bercakap dalam keadaan sekarang,
pelancongan domestik ini kita perlukan satu sokongan bagi pada semua pihak. Jadi kalau kita sendiri tak melancong, satu lagi nak melancong. Kalau kita tidak membantu industri pelancongan jauh, kita tidak membantu industri pelancongan domestik, siapa lagi? Jadi kita nak rakyat Malaysia rasa itu juga sebagai satu obligasi bagi rakyat Malaysia untuk memastikan industri pelancongan negara, utamanya industri pelancongan domestik, terus bertahan walaupun dalam keadaan domestik sekarang. Dalam keadaan publik sekarang. Betul cakap tadi, nak jaga polis bukan lagi sebagai tempat transit. Itu cabaran yang akan semasa ditanggung oleh pemain industri dari segi hospitality. Macam mana? Itulah dari segi hospitality ni, maknanya di place ni kalau kita nak bukannya supaya tak jadi lagi tempat transit, kita mesti ada hotel yang bersedia. Maknanya bila orang sampai sini, tak adalah masalah hotel tak cukup. Penginapan kita tutup. Yang keduanya, kita juga perlu menyediakan produk-produk pelancongan yang baru. Yang itu yang kita katakan. Tapi sekadar menyediakan produk pelancongan tetapi tidak dipromosikan, itu menyebabkan orang tak tahu apa yang dipromos. Jadi itulah dia antara perkara yang dilakukan oleh Malaysia. Yang mana kita akan membuat cross selling, maknanya tourism Malaysia di Johor akan bawa pemain-pemain industri Johor untuk datang ke Perlis, melihat produk-produk yang ada di Perlis, dan apabila pemain industri baik di Johor ni balik di Johor, dia mempromosikan Perlis di Johor. Itu juga keadaan sebaliknya. Perlis pergi ke Johor, dia tengok apa produk yang ada di Johor, balik di Perlis dia promosikan. Jadi itu is a win-win situation. Kita saling bantu antara negeri-negeri untuk mempromosikan produk-produk pelancongan masing-masing. Ya. Dalam industri pelancongan ini, apa yang lebih baik daripada bersaing adalah collaborate, bekerjasama. Jadi Perlis boleh bekerjasama dengan industri ini. Contohnya, kalau anda melancong dengan kami, anda bermalam di sana, anda pergi malam di sana, anda akan dapat satu bilik free di Perlis contohnya. Jadi dia komplement, dia saling bantu-membantu. Jadi yang lebih baiknya kalau kita berkomunikasi di sana, mana kita bukan kerjasama dengan industri belakang dan juga sama-sama membantu. Ya, persaingan bagus kalau ada persaingan, adalah lebih baik kalau kita berkolaborasi untuk kita promosikan, ya, sama-sama promosikan. So promosi itu boleh kita laksanakan. Dulu kat sana 2 malam, 1 malam di sini kita dapat diskaun untuk share. Kita nak bagi pulang. Betul. Apa respon? Ada tak perkembangan positif tentang tindakan membenarkan respon dari itu, ya. Ada yang dah pun menempah mula menempah dan menggunakan perkhidmatan industri pelancongan, utamanya pasar syarat. Tapi ialah kadang-kadang dia family dia kecil, dia tak sewa bas lah, tapi dia menggunakan van bersyarat. Jadi itu nampaknya ada respon terhadap dan kita harap kereta ini akan berteruskan untuk membantu industri pelancongan. ada juga tak betul? I don't have the figure. Sebab benda tu masih lagi berterusan. Dan ya, ada setengah orang dia masih lagi mengambil langkah berhati-hati lagi. Sebab kita pun vaksin pun kita baru laksanakan. Jadi perkara ni mungkin sebab tu ada yang mengambil langkah tunggu dan lihat. Tapi ini adalah satu tarangan yang baiklah bagi kita pelancongan. Kita menyambut baik supaya benda ini kalau dilaksanakan dan ada sokongan daripada government. Bermakna macam saya cakap tadi, obligation rakyat untuk membantu industri pelancongan. Ada kemungkinan untuk mereka menggunakan jasa pelancongan atas alasan nak balik kampung nak raya lagi. Ada juga yang kita dengar macam tu lah. Tapi kita dah kata lah selalu kan, biasanya apa ni, cara tu tidak menghalalkan niat lah. Tapi sendiri tanggungjawab sendiri sebenarnya. Tapi kalau pun kita rasa dia adalah satu advantage pada industri pelancongan. Lagi menteri nak suspended travel bubble untuk buat masa sekarang. Mungkin lepas tu kan Itu yang saya katakan tadi. Dalam industri pelancongan, nanti kalau tanya orang pelancongan, kita bertanya orang yang terlibat dengan industri pelancongan, kita mahu terus
aktif, kita mau terus supaya orang semua boleh melancong. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham itu adalah arahan kerajaan dan kita kena patuhi apa yang kerajaan sarankan. Sebab kerajaan tahu keadaan mana yang membolehkan kita ataupun tidak membolehkan kita. Kalau kita tak patuhi SOP itu lalu tu mungkin patutnya kita boleh pergi melancong dalam masa sebulan ni, mungkin 6 bulan ni kita tak boleh melancong sebab kita tidak mematuhi SOP dan COVID itu makin meningkat. Jadi saya sarankan juga sikit, walaupun saya orang pelancong tapi patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Itu yang sarankan. Of course dia akan beri kesan bagi kita, tetapi kita berdoa supaya benda ni dapat diatasi. Thank you. Thank you. Terima kasih.